Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya Raja Habibah binti Raja Latif. Sekarang saya bersiaran dari Bipik Serdang di dalam makmal Tissue Culture. Harap penonton-penonton sekalian dapat share dan like apa yang saya akan sharekan hari ini tentang pembiakan benih cendawan melalui Tissue Culture. Okey, apa yang tuan-tuan dan puan-puan tengok di depan ni, kita ada step daripada dalam makmal, macam mana cara untuk nak buat bongkah cendawan dan sehingga penuaian. Pada peringkat pertama saya nak tunjuk permulaan untuk kita nak buat nak mendapatkan benih cendawan. Pertama, kita nak semai benih di dalam petri dish ni. Kita perlukan PDA atau kita panggil dia potato dextrose agar. Dia punya nisbah dia lebih kurang kalau 1 liter air 39 gram potato ni. Kita akan bancuh dia di dalam satu bika bekas. Selepas bila kita masukkan, kita timbang dia 39 gram. Lepas tu kita masukkan air 1 liter. Lepas tu kita masukkan magnet dan kita letak di atas hot plate. Kita panaskan dia supaya PDA dan air tu bercampur lebih kurang dalam 20 minit macam itulah. Bila dah bercampur tu, kita akan masukkan ke dalam bekas. Untuk bika tu kita tutup dalam keranjang tu. Boleh bagi tak? Keranjang tu. Keranjang. Tak. Aluminium foil. Nanti bika tu kita tutup di atas dengan aluminium foil ni. Kita masukkan ke dalam autoclave dengan suhu 121 darjah Celsius selama 30 minit. Lepas tu kita sejukkan dia sehingga suhu turun 50 ke 65 darjah Celsius. Kita pastikan dia betul-betul keadaan suam. Selepas tu kita akan buat kerja-kerja di dalam LFC ni untuk masukkan ke dalam petri dish ni. Lebih kurang PDA tadi tu 20 ke 25 ml. Okey, sekarang step yang seterusnya yang saya nak tunjuk macam mana tissue culture benih ni kita nak semai dalam petri dish ni. Mula-mula kita buka macam ni. Perifilm dia. Okey. Ini keadaan petri dish kita yang kita dah letak PDA tadi, yang kita dah sterilkan dia 20 ke 25 ml. Tapi kerja-kerja ni semua pastikan dibuat di dalam keadaan persekitaran yang bersih. Bukan boleh kita suka-suka buat kat tempat luar sebab cendawan ni dia sensitif. Sebab tu di belakang ni LFC kerja-kerja sebenarnya kita buat di sini. Okey. Ini cendawan tiram kelabu. Lebih kurang 5 ke 6 cm kelopak dia. Besar dia macam ni. Kita potong, kita ambil bahagian yang okey. Kita dah ambil tissue culture ni, yang ni kita nampak alur ni, spong ni akan keluar di sini. Kita nak ambil tissue culture dia di bahagian dalam ni. Okey. Okey. Sekarang ni kita belah dia macam ni. Okay. Yang ni lah kita nak buat benih dia, induk.
Apa yang perlu kita buat? Pisau ni, kalau kerja-kerja dalam makmal, pastikan dah disteril, celup dalam alkohol dan bakarkan di atas api. Lepas tu baru boleh. Sebelum memulakan kerja, pastikan tangan kita bekas, kawasan semua peralatan dalam keadaan bersih. Alkohol 70%, pisau, peralatan semua kita bersihkan. Boleh nampak ni kita ambil tisu kaca yang di tengah ni sedikit saja. Okey. Masukkan ke dalam bekas petri dish ni. Lepas tu kita tutup dia dengan menggunakan parafilm. Kalau cendawan di Malaysia ni pelbagai jenis tau. Ada lebih kurang yang boleh yang menjadi petani tanam, kita fokus pada cendawan tiram kelabu lah. Okey, macam ni. Ni kita biarkan lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu. Tisu kaca ni, benih cendawan ni dia akan merebak miselium dia. Kita nak dalam bentuk rhizomorphic. Macam ni lah bentuk. Bila yang dah jadi rhizomorphic, dia akan penuh lebih kurang 2 ke 3 minggu. Inilah benih cendawan. Okey. Kalau yang ini dalam petri dish, yang ini yang kita letak dalam bentuk apa? Ni panggil apa ni? Agar condong. Ini adalah baka. Kalau tu kita panggil bin lah, baka untuk benih cendawan. Tujuan yang ni dia boleh tahan lama. Sebab kadang-kadang macam cendawan yang pupus, yang payah dijumpai, kita akan simpan sini. Dia boleh tahan lama sampai setahun macam tu. Bila kita perlukan, baru kita guna pada bila-bila masa yang kita nak. Okey. Sekarang macam mana nak bongkar cendawan kan? Bila kita dah suntik, kita dah ada benih cendawan ni, kita ada 3 item barang untuk nak jadikan bongkar cendawan. Yang pertama mesti ada habuk kayu getah, dedak, kapur. Nisbah dia 100-10-1. Kita gaul, campurkan ketiga-tiga barang, habuk kayu getah, dedak dengan kapur ni, dengan kelembapan dia 70-75. Bila kita dah gaul semua, keadaan yang bagusnya bila kita kepal, dia tidak berderai. Dan kita masukkan ke dalam bongkah ni. Cara dia, kita hentak dia sehingga lebih kurang berat ni 850 gram ke 1 kilo bongkah. Share-share ya, kalau apa yang saya tunjukkan ni kita lebih pada perkongsian. Bila kita dah macam ni, ini benih yang tadi yang saya cakap tu, yang daripada petri dish ni, ini step yang seterusnya macam mana media jagung ni untuk kita masukkan ke dalam ni. Media jagung ni
Yang ini dah 14 hari, maknanya dah penuh lah. Yang ini yang kita gunakan ke dalam, kita nak suntik dalam bongkah ni. Cara dia, pastikan kerja-kerja yang kita nak laku tu, yang pertama pakaian kita bersih, alat kita bersih, bongkah kita dalam keadaan yang baik. Ni yang mula yang kita perlu buat ialah kita relaikan macam ni. Hancurkan dia. Proses untuk media jagung ni, pertama sekali kalau kita nak mulakan ialah lebih kurang kalau 1 kilo, dia punya yang ini 1 kilo, proses dia kita kena rendam 1 hari, 24 jam. Besoknya barulah kita letakkan di atas selai kain, lebih kurang dalam 30 minit macam itulah. Lepas tu barulah kita masukkan, kita timbang balik. Biasanya kalau 500 gram dia akan naik 30%. Dia jadi lebih kurang kalau 500 jadi 600 gram tu kita sukat. Dalam setiap bekal ni lebih kurang 150 gram. Jadi selepas kita masukkan ke dalam, kita timbang, kita masukkan ke dalam ni, lebih kurang dapat dalam 150 gram, 8 beg macam tu, kita kena autoclavekan balik. Kita nak distraykan dia supaya segala kuman, bakteria semua mati. Maknanya proses dia mengambil masa macam 1 hari ni kita kena rendam dia 24 jam. Besoknya pula setengah jam tu kita biarkan dia kering. Lepas tu kita masukkan ke dalam ni. Lepas tu kita kena autoclave balik. Lebih kurang suhu dia 121 darjah Celsius selama 30 minit. Lepas tu kita biarkan dia sejuk. Sejuk, dalam keadaan sejuk barulah kita boleh masukkan benih cendawan ni ke dalam ni. Untuk dia jadi macam ni lebih kurang 2 minggu. Kalau yang peringkat ni, ni dia belum penuh lagi. Dia masih ambil masa 1 minggu lagi lah untuk penuh. Tapi kalau yang ini memang dah penuh. Jadi caranya kita kena relaikan macam ni. Hancurkan dia untuk nak suntik ke dalam ni. Okey. Apa-apa kerja sebelum kita nak masukkan ke dalam bongkah cendawan ni, pastikan kita sterilkan dia, bakar dia hujung supaya kuman takkan, kita matikan kuman dia. Ni saya nak tunjuk macam mana bongkah ni kita nak masukkan, kita nak suntik benih. Pastikan lebih kurang 1 bongkah ni dalam 1 sudu besar lah untuk setiap bongkah. Okey. Kita buka. Masukkan lebih kurang 1 sudu 1 sudu besar. Okey, dah masuk macam tu. Pastikan dia tidak, orang kata, berkumpul di situ. Pastikan kita gegarkan dia supaya miselium dia tu akan mudah bergerak. Okey, lepas tu kita kena tutup terus. Dan yang ni kita
kita kena gegarkan dia. Miselium dia lebih kurang 1 sudu besar kita masuk. Dalam masa 1 minggu, kita kena tukar kepada kertas untuk miselium mudah turun. Ini kita, salah satunya bila kita letak ketan ni untuk pengudaraan dia lah. Miselium ni dia akan turun sepenuh bongkar ni dalam masa 60 hari. Dia akan penuh. Dia akan penuh macam ni lah. Kalau kita tengok, ni step baru baru miselium tu bergerak. Macam ni. Yang ni dah separuh. Kita kan dah pakai kertas. Kalau yang ni dah penuh 60 hari. Jadi di dalam rumah pemerapan biasanya beza kalau kita buat pemerapan secara baring, horizontal ataupun tegak. Kalau baring ni dia ambil masa yang sedikit lama untuk miselium ni penuh untuk dalam bongkar ni. Berbanding kalau kita tegakkan dia lebih cepat. Okay. Kalau macam yang saya tunjuk ni, kita dah boleh masukkan ke dalam bansai cendawan. Bila kita buka penutup dia, dalam masa sehari, 2 hari, 3 hari tu kita dah buka, dia akan keluar. Waktu harvest cendawan, hari kedua atau ketiga. Dan kalau hari keempat tu yang cendawan yang memang dah optimal yang kita nak. Maksudnya dari segi rupa dia, kalau untuk pasaran, rasa dia, rupa dia memang dah cantik lah kelopak. Tapi kalau hari kelima tu, cendawan tu dah tua. Jadi waktu yang paling terbaik untuk kita harvest, hari kedua, ketiga, keempat. Tapi tuan-tuan, kalau untuk kita nak buat benih, kita akan ambil cendawan pada hari kedua atau ketiga. Pada harvest bongkar ni, harvest yang pertama. Maksud saya maknanya kalau kita nak baka yang baik, kita akan ambil kita akan petik buah cendawan ni hari kedua atau ketiga. Dan kita nak kelopak dia 5 cm macam tu lah. Dengan keadaan kelopak yang cantik, batang yang tegap, rupa yang segar daripada harvest yang pertama. Kalau selepas 5 hari tu memang dah tua. Contoh-contoh yang saya nak tunjuk yang ni. Ini adalah baby. Kalau yang tuan-tuan boleh tengok kat sini, ni baby. Ini kita panggil pinhead, macam kepala mancis. Ini macam hari pertama, dia akan keluar macam ni. Dia cendawan ni dia sekejap aja. Kita harvest dia hari ketiga keempat. Lepas tu pastikan kalau harvest tu, okey, macam yang ni cantik ni. Saya nak tunjuk bentuk kelopak dia, saiz dia. Ini memang dah boleh harvest. Ni hari keempat memang bila kita harvest tu kena tarik sehabisnya sampai pangkal macam ni. Dan bila kita harvest, kita kena bersihkan dia punya akar ni untuk harvest yang akan datang. Kita kena korek dia. Pastikan setiap alat yang kita guna tu kita kena cuci dulu dengan alkohol. Lepas tu kita bakar untuk setrika, mengelak daripada penyakit lah. Lepas tu kita akan korek, buang akar yang ada kat dalam tu dan kita akan tutup. Tutup selama 10 hari. Dan selepas tu kita akan buka balik untuk penuaian yang akan datang. Setiap bongkas cendawan ni 850 gram ke 1 kilo boleh 4 ke 5 kali harvest.
setiap kali satu bongkar. Lebih kurang 2 ke 3 bulan setiap bongkar. Yang ini saya nak tunjuk, yang ini hari kedua, hari pertama. Kalau yang macam ni, yang ni hari ketiga, keadaan dia macam ni. Di Malaysia ni cendawan tiram kelabu yang paling popular. Lebih kurang 90% petani atau pengusaha akan menanam cendawan tiram kelabu. Malaysia ni ada lebih kurang 17 jenis. Kita ada monkey head, black jelly, kuko, abalone. Tapi yang di-show kan petani dia banyak tanam ni lah cendawan tiram kelabu. Okey. Ni kita caranya. Bila kita nak harvest, kita timbang, kita masuk, pastikan masuk dalam keadaan kita jumpa lagi pada episod yang akan datang 2 minggu dari sekarang. Saya harap anda-anda semua seronok dan berminat untuk menanam cendawan. Saya rasa ini sajalah. Terima kasih. Okey, jumpa lagi.